Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil 'amal. Amin ya rabb. Amma ba'd. Sahibul fadilah Syekh Muhammad Zainul Asri Zainul Abidin hafizahullah wa ra'ah, Syekh Abdullah Jahaf hafizahullah wa ra'ah, serta semua sekali yang bersama dengan kita, Ustaz Nur Hisham, tak dilupakan tuan rumah bilik, dan juga semualah yang bersama kita. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT, semua duyufur rahman, tetamu-tetamu Allah SWT. InsyaAllah petang ni kita akan mula baca beberapa hadis daripada kitab Fadilat Haji dan Umrah, Fadilat Haji, Umrah dan Ziarah, karangan Maulana Zakaria Kandahlawi. Dan mudah-mudahan Allah SWT berkati kita pada waktu petang begini, kita mendapat keberkatan daripada majlis begini, dan kita mendapat manfaat, ilmu yang bermanfaat, dan terus kita mendapat kelebihan fadilat daripada haji kota Mekah, dan tentu sekali lah yang kita harapkan fadilat kota Madinah Al-Munawwarah nanti, insya-Allah. Amin ya rabb. Kita tak mau intro terlalu panjang, dan insya-Allah kita akan baca kitab ni pada setiap hari selepas asar, 3 hari berturut-turut, insya-Allah. Petang ni, petang esok dan petang lusa, pada waktu yang sama dah. Cuma hari ni mungkin sebab banyak yang baru nak tahu tempatnya kat mana dan sebagainya, jadi mungkin lambat sikit. Besok dia mungkin boleh lebih cepat. Bahkan kalau nak sembahyang asar terus kat sini pun boleh sebenarnya, kalau nak segerakan. Dan tempat pun lapang kan, boleh solat kiblat ke sana sebenarnya. Jadi pun boleh juga, insya-Allah. Okey, jadi macam mana untuk kita meneruskan bab yang kita akan baca, bab ke-6. Tadi kita dah share PDF. Kita dah share PDF bab yang ke-6. Ada siapa yang tak ada buku boleh buka PDF bab yang ke-6. Boleh tumbang sekali ya, insya-Allah. Antum hafal lah. Okey. Macam mana Syekh, kita nak mula? Boleh. Anda baca ke saya terus baca terus syarah je lagi cepat? Baca. Suara tak ada. Dia kena ada suara mukrik juga sebenarnya. Nak baca ni. Mukrik ustaz baca. Baca mukrik terus lah. Suara tak jelas nanti kan. Tak ambil Syekh kata tadi mula daripada ni terus. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمرة رضي الله عنكم. Bab ke-6 mengenai kelebihan Makkah Mukarramah dan Kaabah yang mulia. Banyak terdapat dalam Al-Quran dan hadis penerangan mengenai kelebihan kedua-dua tempat ini, dan juga tempat-tempat yang berkaitan dengan kedua-duanya. Sebagaimana daripadanya akan ditulis di sini sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin." Sesungguhnya rumah ibadat yang pertama dibina untuk manusia beribadat ialah Baitullah yang ada di Mekah, yang diberkati dan merupakan sumber hidayah untuk seluruh alam. Ali Imran ayat 96. Keterangan Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, rumah-rumah lain telah pun didirikan sebelum itu, tetapi rumah inilah yang pertama dibina untuk maksud ibadah. Telah diriwayatkan daripada ramai para sahabat radhiyallahu anhum bahawa sebelum terciptanya bahagian tanah yang lain, tempat ini Kaabah merupakan sejenis buihan. Lalu buih telah dibesarkan dan semuanya telah dijadikan tanah, sebagaimana doh roti gandum yang ditebar menjadi roti. Sesetengah ulama mengatakan kaum Yahudi menganggap Baitul Maqdis sebagai tempat yang paling afdal kerana terdapat ramai para anbiya alaihimussalam yang tinggal di sana. Lalu turunlah ayat ini, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim.
Di dalamnya terdapat tanda-tanda keterangan yang nyata tentang kedudukannya yang lebih afdal. Antaranya ialah maqam Ibrahim alaihi salam. Keterangan maqam Nabi Ibrahim alaihi salam ialah sebuah batu yang baginda alaihi salam telah berdiri di atasnya ketika membina Kaabah. Di situ terdapat bekas tapak kaki baginda. Sekarang ia telah diletakkan dalam sebuah kubah berdekatan Kaabah yang dipanggil maqam Ibrahim. Mujahid rahimahullah berkata, bekas tapak kaki baginda Nabi Ibrahim alaihi salam yang ada di batu tersebut juga merupakan satu tanda yang jelas. Wa man dakhalahu kana amina, dan sesiapa yang masuk ke dalamnya Masjidil Haram, tempat letaknya Kaabah dan maqam Ibrahim itu, maka aman tenteramlah dia. Keterangan, ada dua sebab kenapa tempat itu aman. Pertama, dari segi akhirat, apabila seseorang itu melakukan salat, haji dan sebagainya di tempat itu, maka dia akan aman daripada api neraka. Kedua, apabila seseorang itu membunuh seseorang yang lain lalu pembunuh itu masuk ke situ, maka dia tidak akan dibunuh di situ sebagai qisas. Walau bagaimanapun, dia tidak akan diberi makanan sehingga dia terpaksa keluar dan akan dibunuh setelah keluar dari situ. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau aku menemui pembunuh ayahku di luar kawasan tanah haram, aku tidak akan menyentuhnya. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu berkata, kalau aku menemui pembunuh ayahku di dalam kawasan tanah haram, aku tidak akan menyentuhnya sehinggalah dia keluar dari sana. Begitu juga dinukilkan daripada anaknya Sayyidina Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma yang berkata, kalaulah aku mendapati pembunuh bapaku di sana, aku tidak akan memaksanya. Perkataan yang sama juga telah dinukilkan daripada Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma mengenai pembunuh bapanya. Wa idh ja'alal baita mathabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah ketika kami jadikan rumah suci Baitullah itu tempat tumpuan bagi umat manusia dan tempat yang aman. Keterangan, kami jadikan tempat tumpuan mempunyai dua makna. Pertama, menjadikan Kaabah sebagai kiblat yang manusia akan menghadap ke arahnya ketika bersalat. Kedua, manusia akan pergi ke arahnya untuk haji dan umrah. Atau mungkin juga perkataan mathabah bererti pahala yang membawa maksud tempat tersebut ialah tempat pahala. Satu pahala di sana akan digandakan 100,000 pahala. Sayyidina Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, erti tempat tumpuan ialah hati manusia tidak akan jemu untuk datang kepadanya. Sekali dia pulang daripada haji, selepas itu berkali-kali dia akan pergi ke sana lagi. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam bersama-sama dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam meninggikan binaan asas tapak Kaabah, seraya mereka berdua berdoa, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami, sesungguhnya Engkau maha mendengar doa-doa lagi maha mengetahui keadaan dan niat-niat manusia. Keterangan, binaan Kaabah oleh Nabi Ibrahim alaihissalam ialah suatu kenyataan yang tidak dapat disangkal lagi. Al-Quran juga telah menyebutnya dengan jelas. Para ulama menulis, tempat manakah lagi yang lebih afdal daripada tempat yang Allah Subhanahu wa taala sendiri perintahkan untuk membinanya. Bentuk binaannya diberitahu oleh Sayyidina Jibril alaihissalam, dan seorang nabi yang agung seperti Nabi Ibrahim alaihissalam telah membinanya dan dibantu oleh seorang nabi yang sanggup menggadai nyawanya seperti Nabi Ismail Zabihullah alaihissalam. Allahu Akbar, betapa besar keagungan tempat ini. Dalam satu riwayat daripada Hazrat Ibnu Sa'ad rahimahullah menyatakan bahawa umur Nabi Ibrahim alaihissalam ketika itu ialah 100 tahun dan Nabi Ismail alaihissalam berumur 30 tahun. Menurut ahli sejarah, pembinaan Kaabah telah berlaku beberapa kali yang sebahagian pendapat itu dipersetujui oleh semua ulama, manakala sebahagian lagi diperselisihkan. Perbahasan mengenainya telah pun saya bentangkan dengan terperinci dalam syarah kitab Muwatta Imam Malik dalam bahasa Arab. Ringkasannya adalah seperti berikut.
Pertama, mengikut riwayat yang masyhur, binaan pertamanya dilakukan oleh para malaikat 2000 tahun sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Tetapi sesetengah ulama mengatakan bahawa ini adalah pembinaan yang kedua, manakala yang pertama dibina oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri dengan perintah kun, tanpa apa-apa kerja daripada para malaikat. Kedua, masyhur di sisi ahli hadis dan ahli sejarah bahawa Kaabah dibina oleh Nabi Adam alaihissalam, tetapi ia juga bukanlah riwayat yang pasti kesahihannya. Diriwayatkan bahawa Nabi Adam alaihissalam telah membinanya daripada batu bata yang diambil dari 5 buah gunung, iaitu Gunung Lubna, Tursina, Turzita, Judi dan Hira. Sesetengah riwayat pula mengatakan bahawa Nabi Adam alaihissalam hanyalah membina asasnya sahaja, manakala bangunannya telah diturunkan dari Baitul Ma'mur. Kemudian setelah kewafatan Nabi Adam alaihissalam atau ketika banjir besar pada zaman Nabi Nuh alaihissalam, bangunan Kaabah itu telah diangkat kembali ke langit. Ketiga, ada juga riwayat yang menyatakan bahawa Kaabah dibina oleh Nabi Syis alaihissalam, anak Nabi Adam alaihissalam. Keempat, riwayat yang paling tepat ialah ia telah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam seperti yang tertulis di atas. Mengikut ahli sejarah, binaan itu setinggi 9 ela, 30 ela panjang dan 23 ela lebar. Ianya tidak beratap dan di dalamnya ada sebuah telaga. Segala benda yang dikorbankan untuk Kaabah dimasukkan ke dalamnya. Kelima, dibina oleh kabilah Amalikah. Keenam, dibina oleh suku Jurhum. Kedua-duanya ialah anak cucu Nabi Nuh alaihissalam. Ketujuh, binaan Bani Qusay, iaitu moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelima. Kelapan, binaan Bani Quraisy ketika baginda sallallahu alaihi wasallam masih muda, yang kisahnya banyak terdapat dalam hadis. Pada waktu itu baginda sallallahu alaihi wasallam berumur 25 tahun. Sesetengahnya mengatakan 35 tahun. Baginda sallallahu alaihi wasallam yang turut sama dalam pembinaan ini telah memikul batu bata di atas bahu baginda. Ketika inilah orang-orang Quraisy telah bergaduh dalam perebutan untuk meletakkan Hajarul Aswad pada tempatnya, sehingga masing-masing telah menghunuskan pedang. Setiap kabilah menginginkan supaya mereka mendapat peluang keemasan ini. Baginda sallallahu alaihi wasallam telah membuat satu keputusan yang bijak, iaitu baginda sallallahu alaihi wasallam telah menghamparkan selendangnya dan meletakkan Hajarul Aswad di tengah-tengah hamparan selendang itu, dan kemudian menyuruh seorang lelaki daripada setiap kabilah memegang tepi selendang tersebut dan mengangkatnya sehinggalah ke penjuru dinding Kaabah. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam berkata, "Kamu semua jadikan aku sebagai wakil untuk meletakkan batu ini ke tempatnya." Lalu kesemua mereka telah mewakilkan baginda. Lantas baginda sallallahu alaihi wasallam telah meletakkan Hajarul Aswad dengan tangan baginda yang mulia. Orang-orang Quraisy telah berjanji untuk tidak akan menggunakan harta yang syubhah, tidak jelas halal haramnya untuk membina Kaabah. Oleh sebab pendapatan halal adalah sedikit, maka dinding Kaabah yang di sebelah Hatim terpaksa dibina terkebelakang daripada tapak asal, sehingga satu bahagian daripada binaan Kaabah telah terkeluar daripada tapak asalnya. Pintu Kaabah juga telah ditinggikan berlawanan dengan binaan asal Nabi Ibrahim alaihissalam, supaya setiap orang tidak dapat memasukinya. Bahkan untuk memasukinya mestilah menggunakan tangga. Jadi sesiapa sahaja yang mereka kehendaki untuk masuk, tangga akan diletakkan, dan sesiapa yang tidak dikehendaki tidak dapat masuk. Nabi SAW ingin supaya Kaabah dibina semula sebagaimana binaan asal oleh Nabi Ibrahim AS, tetapi tidak berpeluang untuk melakukannya. Kesembilan, pada tahun 64 Hijrah, ketika tentera Yazid menyerang kota Makkah untuk menangkap Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, mereka telah menggunakan menjanik untuk melontar berbola api yang menyebabkan kain penutup Kaabah telah terbakar
dan dindingnya telah roboh. Yazid telah meninggal semasa peperangan itu dan tentera-tenteranya telah berundur kembali. Kemudian Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma telah merobohkan Kaabah kesemuanya dan membinanya semula sebagaimana yang dikehendaki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahagian hatim yang terkeluar telah dimasukkan semula dan pintunya direndahkan semula supaya setiap orang dapat memasukinya. Dan satu lagi pintu telah dibuat di bahagian dinding yang berhadapan dengan pintu asal sebagai pintu keluar untuk mengelak daripada kesesakan. Binaan telah dimulakan pada bulan Jamadil Akhir tahun 64 Hijrah dan telah siap pada bulan Rejab tahun 64 atau 65 Hijrah. Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma telah menyembelih 100 ekor unta untuk menjamu orang ramai sebagai menzahirkan rasa gembiranya. Walaupun binaan semula telah dapat disempurnakan oleh Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, tetapi daripada peristiwa tadi satu kerugian telah berlaku, iaitu tanduk domba dari syurga yang telah disembelih sebagai ganti Nabi Ismail alaihi salam yang tersimpan di dalam Kaabah telah terbakar dalam peristiwa tersebut. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. 10. Setelah kematian Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma, ketika itu pemerintahan dipegang oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Hajjaj telah menghasut raja bahawa Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma telah membuat perubahan pada Kaabah dan ia tidak lagi sama dengan bentuk Kaabah yang ada pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raja Abdul Malik telah memberi kebenaran kepada Hajjaj untuk mengubah kembali kepada bentuk asalnya. Maka Hajjaj telah meninggikan kembali pintu masuk ke dalam Kaabah dan menutup pintu keluar yang di hadapannya dan telah memecahkan dinding di sebelah hatim serta mengubahnya ke belakang. Dia juga telah mengisi bahagian dalam Kaabah dan meninggikan lantainya. Perubahan ini telah berlaku pada tahun 72 Hijrah. Beginilah keadaan Kaabah hingga ke beberapa zaman selepasnya dengan 3 bahagian dindingnya adalah binaan Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma dan dinding sebelah hatim adalah binaan Hajjaj. Sesetengahnya berpendapat binaan inilah yang kekal sehingga sekarang dan segala perubahan yang berlaku selepasnya adalah hanya penambahbaikan sahaja, bukanlah binaan baru. Para muhaddis menyatakan bahawa Khalifah Harun al-Rashid dan beberapa orang sultan yang lain telah berniat untuk mengubah kembali Kaabah kepada bentuk binaan Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma kerana bentuk itu bersesuaian dengan kehendak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Imam Malik alaihi salam berkali-kali menahan keazaman itu kerana khawatir binaan Kaabah yang mulia akan menjadi permainan raja-raja apabila setiap raja akan membuat binaan baru untuk mendapatkan nama masing-masing. 11. Pada tahun 1021 Hijrah, Sultan Ahmad Turki telah menukar atap Kaabah dan juga membaiki bahagian dinding yang sudah reput dan membetulkan kembali Mizab Ar-Rahmah. Sebenarnya ini bukanlah suatu binaan yang baru, bahkan perbaikan sahaja. 12. Pada tahun 1039 Hijrah, pada zaman pemerintahan Sultan Murad, banjir telah melanda sehingga ke Masjidil Haram, menyebabkan beberapa bahagian dinding Kaabah telah rosak. Maka Sultan Murad telah membaikinya kembali. Biasanya pembaikian hanya dilakukan pada bahagian yang rosak sahaja. Sebab itu sesetengah ahli sejarah mengatakan hanya pembaikan sahaja yang berlaku pada Kaabah dan sesetengahnya pula berpendapat binaan semula. Wallahu alam. Hadrat Syekh Abdul Aziz rahimahullah menulis dalam kitab tafsirnya, selain daripada sudut bahagian Hajarul Aswad, semuanya telah dibina semula. Kenyataan ini membawa makna bahawa sudut bahagian Hajarul Aswad ialah binaan Sayyidina Abdullah ibn Zubair radhiyallahu anhuma dan sudut yang lain-lain pula ialah binaan Sultan Murad. Pada bulan Muharram tahun 1367 Hijrah, Sultan Ibnu Saud telah menukar pemegang pintu dan bingkai pintu yang baru. Ja'alallahu al-Ka'batal Baital Haram qiyaman lin-nas. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Kaabah
rumah yang mulia itu sebagai sebab ketetapan bagi manusia. Keterangan Sayyidina Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata bahawa maksud sebab ketetapan bagi manusia ialah ketetapan agamanya dan ketetapan syiar-syiar haji. Dalam sebuah hadis yang lain, beliau berkata, erti ketetapan bagi mereka ialah mereka akan mendapat keamanan apabila sampai di sana. Hadrat Hasan Basri rahimahullah telah membaca ayat yang berikut lalu berkata, manusia akan tetap dengan agama mereka selagi mereka terus melakukan haji ke Baitullah dan menghadap ke arahnya ketika salat. Nabi SAW telah bersabda, perbanyakkanlah tawaf di Baitullah kerana sudah 2 kali ia telah roboh. Apabila ia dirobohkan untuk kali ketiga, ia akan terus diangkat ke langit. Imam Ghazali rahimahullah telah menukilkan sebuah hadis daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah bahawa apabila Allah Subhanahu wa taala ingin memusnahkan dunia ini, maka pertama sekali Kaabah akan dirobohkan, kemudian dunia akan musnah. Banyak riwayat yang berkaitan dengan tanda-tanda kiamat menjelaskan tentang runtuhnya Kaabah sebelum berlaku kiamat. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, seolah-olah aku dapat melihat si Habsyi yang akan meruntuhkan Kaabah, satu demi satu batu-batanya diruntuhkan. Sebuah hadis yang lain berbunyi, manusia akan tetap dalam kebaikan selagi kehormatan Makkah dan kemuliaannya dijaga sebagaimana hak yang sepatutnya. Apabila kehormatannya sudah tidak diambil peduli lagi, maka mereka akan musnah. Sebuah hadis lain berbunyi, kiamat tidak akan berlaku selagi Hajarul Aswad dan Maqam Ibrahim tidak diangkat. Dalam sebuah hadis mengenai tanda-tanda kiamat, ada dinyatakan bahawa orang-orang dari Habasyah akan menyerang Kaabah dengan bilangan tentera yang begitu ramai sehingga barisan pertamanya berada di sisi Hajarul Aswad, manakala barisan terakhirnya berada di kawasan pantai Jeddah. Mereka akan meruntuhkannya dan memecahkan satu persatu batu-batu Kaabah. Hadis pertama, An Ibnu Jadi. Astaghfirullahaladzim alazim. Astagfirullahaladzim di sini. Ila hadratin Nabi al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirabbil azim war rasulil karim wal malaikatil muqarrabin. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh bi yadi qallat hilati adrikni. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masih pada mukri kita Ustaz Rifa'i Sul-Fadilah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syekh Abdullah Jahaf.
wa akhina Ustaz Said Muqaddir Jufri, seterusnya para asatizah dan semua para muhibbin yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah kita berada pada saat-saat akhir sebelum kita berangkat mazahir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Al-Madinah Al-Munawwarah. Selagi mana kita berada di tanah suci Haram Makkah, maka ambillah kesempatan yang berharga. Jangan kita mensia-siakan satu waktu pun, melainkan kita telah menunaikan hak-hak yang sepatutnya kita berada di tanah suci ini. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dahlah kita semua dah mendapat pilihan Allah. Dalam ribu-ribu orang, dalam ribu-ribu khalayak, dalam alam dan dunia ni, kita telah dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berada di tanah suci dan juga mengerjakan haji pada tahun ini. Rakyat Saudi pun tak semua boleh masuk, boleh main. Tapi Allah pilih kita di Nusantara, jauh sana, negara yang jauh, untuk berada di tanah suci. Pilihan ni pilihan yang sangat hebat yang Allah telah buat untuk kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Maka di atas pilihan yang Allah buat tu, hargailah. Hargai nikmat yang Allah bagi untuk kita bernafas dan menghirup udara-udara bersih dan suci di tanah bumi yang hebat ini. Dalam dunia tidak ada satu tempat yang Allahumma salli ala sayyidina semulia tanah suci ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi hargailah masyarakatnya, bangunan-bangunannya, udaranya, anginnya, kepanasannya, sebab tidak ada harga yang boleh ditukar dengan tanah suci ini. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sebab itu Mekah ni sekalipun sallallahu alaihi wasallam Muhammad, penduduknya lebih keras daripada penduduk Madinah. Tapi kita kena hormat. Lepas keras pun kita kena hormat. Sebab Allah telah memilih mereka untuk menjadi jiran Masjidil Haram. Ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa pun mereka, mereka ialah jiran Masjidil Haram. Kita semua dah baca tadi tentang kelebihan Kaabah. Kaabah ni pasal apa nama Kaabah? Kaabah ni, Kaabah ni makna benda yang tinggi, benda yang timbul. Macam kita kata buku lali. Pasal apa nama Ka'bun. Buku lali ni pasal dia timbul daripada semua di badan kita, dia timbul. Itulah Kaabah. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Itulah yang disebutkan dalam ayat yang kita baca tadi pada awal-awal tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Inilah rumah yang Allah buat menjadi rumah ibadat yang pertama-tama dalam alam ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang menciptanya pada awal kali. Kemudian Musa Sayyidina Muhammad dibina oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Kita tengok tadi, kita baca turutan tadi. Dibina sehinggalah Kaabah ni lah sejarah pembinaannya jadi begitu indah di akhir zaman. Dari sejak dulu kita baca, kita tengok gambar Kaabah di akhir zaman ni paling indah. Sallallahu alaihi wasallam. Tadi kata Hadrat Maulana Zakaria Al-Kandahlawi sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dia akan roboh kali yang ketiga. Jadi saat itu dah tak jauh dah. Sallallahu alaihi wasallam saat itu sudah mendekat. Dia ibarat macam ni. Akhir zaman ni semua benda akan keluar. Semua hasil mahsul alam ini akan keluar. Emas akan keluar di seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Emas akan keluar di seluruh alam. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sampai dalam hadis yang kita baca, akhir zaman esok hampir kita nak cari orang terima zakat tak ada. Sebab orang semua dah kaya. Depan rumah dah emas. Sallallahu alaihi wasallam. Emas ni punya banyak
Macam kita tengok ketul-ketul batu kot jalan. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi hari ini kita boleh bagi kepada siapa saja orang miskin untuk menerima zakat. Saat itu tak ada, semua orang dah kaya. Salah Sayyidina Muhammad, mah pula. Hatta mah ni akan berada di bawah Kaabah. Waktu itulah dalam hadis yang kita baca hadis Nabi Daud dan sebagainya, Salah Sayyidina Muhammad, mai orang daripada Habsyah. Orang hitam tu yang kita terkejut kemarin tu. Kita main 2-3 hari lepas, kita tengok semua orang tak apa hitam. Lepas haji keluar orang hitam. Orang tu Salah Sayyidina Muhammad. Dia mai daripada Habsyah. Jadi zaman tu zaman apa tu? Zaman tu zaman tak ada orang Islam lah. Orang Islam semua dah kena angin yang lembut. Salah Sayyidina Muhammad yang masuk di celah-celah ketiak semua bakat mati. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi ketika tu bila orang Islam tak ada, jadi kita yang ada tahfiz, masjid-masjid kita semua dah kosong. Orang Islam dah mati habis. Setiap orang yang ada iman Islam, Allah dalam hati habis, mati habis. Dunia ni akan didiami oleh sejahat-jahat manusia. Sehingga tak ada dah orang reti sebut nama Allah Subhanahu wa taala. Azan yang kita dengar berkumandang saban waktu tak ada dah waktu tu. Salah Sayyidina Muhammad. Jadi kiamat akan berlaku kepada orang yang bukan Islam. Salah Sayyidina Muhammad. Dan ketika itulah mai orang daripada Habsyah. Pasal di bawah Kaabah tu ada mai. Dia dapatkan korek, dapatkan sampai kebankan Kaabah Salah Sayyidina Muhammad. Sampailah disebut dalam hadis, orang yang berlaku pada zaman semua dunia ni diami oleh orang-orang kafir saja. Jadi subhanallah, Salah Sayyidina Muhammad ini sebelum daripada. Sebab itu kita tengok hadis yang pertama. Hadis yang pertama ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Qala an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi fi kulli yawmin wa lailatin 20 wa mi'ata rahmatin tanzilu ala hadzal baiti, sittuna lit-taifin wa arba'una lil musallin wa 20 lin-nazirin. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, Nabi kita sebut, Allah pada setiap hari dan malam, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allah Subhanahu wa taala ada 120 rahmat yang turun ke atas Baitullah ni. 60 untuk orang yang tawaf, 40 untuk orang yang bersembahyang, dan 20 untuk orang yang melihat Kaabah. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi Kaabah ni, dia bukan kita sembahyang menghadap dia pun. Okay. Kita tengok dia pun dah dia ibadat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi Kaabah ni, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi sebab itu bila mana kita duduk depan Kaabah, sunat kita duduk secara ihtibak, Syekh. Jadi kita duduk angkat kaki, angkat lutut tu. Jadi ihtibak ni, jadi bila mana kita angkat lutut, kita duduk dalam balik ilmu hukumnya makruh. Ataupun kita duduk dengan Kaabah, kita mengangkat lutut tu, hukumnya makruh. Tapi tidak di Baitullahil Haram. Nabi kita SAW angkat lutut, angkat lutut, lepas tu Nabi kita rangkum dengan tangan dia tu. Jadi itulah macam tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, dia ada ihtibak lagi satu. Syekh, satu lagi sudah. Tak apa? Bukan. Dalam Syama'il tu. Jadi depan Kaabah tu angkat kaki tu. Jadi melihat Kaabah tu, jadi tujuannya supaya nak tengok Kaabah, tengok Kaabah. Salah. Jadi melihat Kaabah tu mendapat dua tawaf, tengok orang tu, tengok orang ni. Kan? Jadi masalah Sayyidina Muhammad, tengok Kaabah. Sebab itu khilaf di kalangan, adakah kita mai di Mekah ni memperbanyakkan umrah itu afdal ataupun memperbanyakkan tawaf itu lebih afdal? Ini khilaf. Ada ulama berpegang pada melihat Kaabah itu lebih afdal berbandingkan pada hadis ni juga. Sahadah Sayyidina Muhammad. Jadi bila kita, sebab tu bila mana tawaf, sembahyang sunat tawaf. Lepas tu tawaf pula, sembahyang sunat tawaf. Tawaf, sembahyang sunat tawaf. Jadi bila mana tengok Kaabah berkali lama, kita menangis pasal rahmat.
Jadi melihat Kaabah tu masalah Sayyidina Muhammad, kita akan mendapat rahmat. Rahmat ni apa? Rahmat maknanya kasih sayang Tuhan. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi rahmat mana? Kasih sayang Tuhan. Jadi kalau kita nak dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmat, tengok Kaabah. Masalah Sayyidina Muhammad. Jadi subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, maka itulah kelebihan kepada Ka'batullahil Haram, masalah Sayyidina Muhammad yang Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita dah. Cumanya masalah Sayyidina Muhammad sebenarnya perjuangan jugalah. Perjuangan juga masalah Sayyidina Muhammad. Contoh kita kata macam nak tengok Kaabah. Nak tengok Kaabah. Hari ni dah banyak terlituk dengan tiang-tiang, dengan dinding-dinding sampai kita tak terlihat. Berbanding zaman sebelum pembinaan mentausiakan haram ni. Jadi kita duduk di mana kita boleh tengok Kaabah. Saya ingat waktu kita saya mai Mekah tahun 1022 dulu. Soalnya saya nak ketika buat haji ketika tu. Kemudian kita mai umrah lepas tu sebelum pembinaan memperluaskan ni. Pertama kita duduk kita akan melihat Kaabah. Jadi masalah Sayyidina Muhammad jadi bukan salah perluasan ni. Sebenarnya dia jadi satu ujian pada umat Islam yang nak mai menunaikan umrah dan haji di akhir zaman. Di samping ketegasan pihak keselamatan menjaga orang ramai, soalan itu satu ujian sebenarnya tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kadang-kadang orang lebih selesa duduk tingkat 1, tingkat 2 ada aircon kan, masalah Sayyidina Muhammad. Jadi kita bila mana kita duduk tingkat 2 tu, kita tak dapat lihat Kaabah. Tak mana kita tengok Kaabah. Depan Kaabah tu dipanah lik-lik tu. Masalah Sayyidina Muhammad, itulah tempat tengok Kaabah. Dan tempat lain tak boleh tengok dah. Masalah Sayyidina Muhammad. Tingkat 1 tawaf pun susah kita nak tengok. Masalah Sayyidina Muhammad. Melainkan duduk depan Kaabah. Mungkin kita kata, panas Ustaz. Sebenarnya tak panas pun. Pergi tengok. Orang tengok panas. Sebenarnya tak panas pun. Bahkan masalah Sayyidina Muhammad, kita sujud di atas lantai tak panas pun. Pasal apa? Sebab tidak ada satu tempat dalam dunia yang tarikan graviti paling tinggi melainkan di situ. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi menyebabkan tempat yang nyaman, tempat yang aman. Soalan Sayyidina Muhammad dan soalan Sayyidina Muhammad. Jadi sebenarnya rasailah nikmat melihat Kaabah sebelum kita balik ke Malaysia. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila balik tengok gambar lah. Sebelum balik tengoklah Kaabah sebanyak-banyak. Untuk kita mendapat nikmat pada saat kita meninggalkan Kaabah, kita buat tawaf wada', tengok Kaabah kita menangis. Jadi syariat kan bila mana kita nak tinggal Kaabah, masalah Sayyidina Muhammad, tengok Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Beralih tengok lagi, Bismillahirrahmanirrahim, jalan. Selagi mana tak habis Kaabah, selagi tu melihat Kaabah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi nak rasa nikmat melihat Kaabah ni, waktu mana kita meninggalkan Kaabah, kita boleh terasa di hati kita masalah Sayyidina Muhammad. Jadi dirasai dengan kita tengok tak henti-henti Kaabah. Jadi satu tazkirah kat saya jugalah masalah Sayyidina Muhammad. Dan lagi satu, rasai kesedapan Kaabah ni waktu kita tawaf pakai 2 bagi. Tidak awal sikit, nakik awal sikit. Saya tawaf ketika tu ialah tawaf bersama malaikat. Tawaf waktu lain pun dengan malaikat juga. Tapi waktu tawaf malaikat yang turun nak menguruskan urusan dunia ni. Kalau saya nak urusan dunia ni, hak jaga hujan, hak jaga angin, hak jaga apa. Malaikat langit akan turun tawaf di Kaabah dulu. Lepas tawaf di Kaabah, barulah bertempat seluruh alam ni. Malaikat tu berselerak. Jadi tawaf ketika tu, tawaf lepas separuh malam tu, tawaf bersama malaikat. Rasakan macam mana rasa ketika tu. Jadi masalah Sayyidina Muhammad, jadi semua ni kena ambil kesempatan sebelum masa berakhir. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi untuk tu, jadi rasailah dengan kita melihat ke arah Baitullahil Haram, soalan Sayyidina Muhammad. Dan terakhir sekali,
Saya rasa ni satu amanah ilmu yang saya nak cakap juga. Kata guru saya, siapa-siapa nak jumpa Nabi Allah Khidir, soalan saya nak mana tawaf lepas asar dan berdempetkan dengan rukun Yamani. Soalan Sayyidina Muhammad. Kata api lah kan. Jadi maknanya, tapi sebenarnya bukan dia muda. Jadi masalah Sayyidina Muhammad jadi menakalkan kalam guru je. Maknanya pengalaman dia pun subhanallah masalah Sayyidina Muhammad, dan masalah saya rasakan pengalaman cuma Mekah ni kita tak apa. Kemarin ni saya jumpa dengan satu orang, pakcik ni main dengan Zafi juga. Dia turun, dia buat pendahan daripada Kuala Lumpur mai ke Mekah ni naik wheelchair, tapi dia bergantung harap betul dengan Tuhan. Kemarin tadi jumpa dia jalan kaki, dia tempak dah wheelchair. Masalah sini jalan kaki, alhamdulillah. Jadi maknanya di sini tak ada benda yang tak dapat, semua dapat. Masalah sini ni sahabat kita ni kahwin Haji Wan kahwin 4 tahun dah tak dapat anak. Dah buatlah urusan kaedah perubatan, tapi Tuhan tak izin. Dia main Mekah ya. Main Mekah ni bini dia nak balik cepat ni, bini nak beranak lah. Apa lagi nak di sini? Soalan saya nak. Orang yang hati keras minta di sini, ya Allah aku nak teriak, aku nak menangis ya. Tuhan bagi menangis. Kita nak apa sini? Nak apa sini? Ada satu orang tu, dia tu masalah Sayyidina Muhammad, dia isteri suami dia sakit, berubat merata ceruk, tak lega. Akhir sekali dia kata pergi Mekah, cari duit sikit main Mekah. Dia suruh saya buat turun dia daripada rumah nak main Mekah. Soalan jadi lepaslah daripada Mekah. Pasal nak main minta sini lah, nak minta suami sembuh. Keluar 6,000 8,000 mai balik Malaysia. Tak ada berapa lama sembuh suami dia. Jadi kita ni dah Tuhan pilih dah ni masalah selamat. Jadi pilihlah untuk kita berada di sisi Kaabah, masalah Sayyidina Muhammad. Jangan banyak sangat sembahyang di hotel. Soalan sebab ni kata Guru Kami Syekh Nuruddin, jangan sampai Kaabah tak kenal kita. Yang di hotel tu, hotel tinggi-tinggi hap-hap-hap. Orang tengok daripada sembahyang walaupun menghadap Kaabah, tapi Kaabah tak kenal dia. Jadi walaupun selesa dalam ikon, tapi tak sama macam kita melihat Kaabah. Jadi walaupun panas terik tu di tengah-tengah Kaabah tu lebih mahal lagi daripada kita sembahyang dalam keadaan selesa. Saya ingat tu dah sikit tazkirah, bukan kuliah, saya minta maaf. Jadi mudah-mudahan memberi sikit peringatan untuk kita sama-sama mengamalkan hadis yang pertama, iaitu kita mengamalkan untuk melihat Kaabah selagi mana kita masalah sini ada peluang. Jadi lakukanlah nikmat yang berharga yang Allah kurnia kepada kita, insya-Allah. Jadi untuk yang selebihnya saya serahkan pada Ustaz Said dan juga Sidi Syekh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. زيادة كان شيء زيادة قليلا إن شاء الله قليلا إن شاء الله. الحمد لله وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه من والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد ما اتصلت العيون بالنظر وتزخرفت الأرضون بالمطر وحج حاج واعتمر ولبى وحلق ونحر وطاف بالبيت العتيق وقبل الحجر وعلى آله وصحبه وسلم وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا كريم يا أبر يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. أما بعد, السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Sebenarnya saya tak tahu nak cakap apa. Saya rezeki sebenarnya hari ini saya dapat bertemu dengan guru kami, dengan sahabat saya juga, dan dengan tuan-tuan puan-puan yang dimuliai oleh Allah di tempat ini yang mulia. Alhamdulillah, rezeki sebenarnya ini pun juga saya anggap sebagai satu tanda yang menunjuk kepada bahawasanya haji kita insya-Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perang siapa yang kerjakan ibadah haji kemudian dia rasa Allah tidak mengamukan dosanya, dia sudah melakukan dosa yang besar. Kalau dia rasa Allah tidak mengamukan dosanya, inilah dosa besar.
tidak ada siapa yang datang ke tanah suci ini untuk kerjakan ibadah haji melainkan dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita dengar macam-macam faedah. Saya nak sampaikan satu faedah yang saya terima semasa saya sampai ke sini pada hari pertama. Bila saya naik teksi, yang bawa teksi terus tegur saya. Dia kata, kamu datang untuk kerjakan ibadah haji? Saya kata, insya-Allah taala. Dia kata, jagalah waktu kamu. Jagalah waktu kamu di sini. Kamu tak datang ke sini untuk nak jalan-jalan. Orang yang bawa teksi, wallahi. Kamu datang ke sini bukan nak jalan-jalan. Kamu datang ke sini untuk cari pahala. Jangan sibuk dengan orang, jangan sibuk dengan hal orang, jangan sibuk dengan jalan-jalan dan sebagainya. Yang bawa teksi, subhanallah, saya tengok kepada dia. Dia kata, fokuslah atas ibadah, fokuslah atas Kaabah, fokuslah atas apa yang kamu boleh kerjakan. Kalau kamu tak boleh kerjakan ibadah, tidurlah sahaja. Jangan sibuk dengan hal orang, jangan sibuk dengan kata-kata yang buruk dan sebagainya. Kemudian saya terus hari yang kedua pergi ziarah guru kita juga, Habib Ubaidillah Al-Attas. Bila kita sampai kepada beliau, dia terus pun cakap dengan kami. Dia kata, Al-Habib Muhammad Al-Haddar, guru kepada guru kita Habib Umar. Dia kata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 perkara yang kuatkan basar dan basirah, penglihatan mata dan penglihatan hati. 4 perkara. Yang pertama, mana kepada Kaabah. Tengok kepada Kaabah, dah dapat ketenangan hati. Allah kuatkan basirah seorang dan basarnya. Dia kata, guru kita Al-Habib Muhammad Al-Haddar, dia duduk di hadapan Kaabah, dia tengok, kemudian dia tutup matanya, kemudian buka, tengok banyak kali hingga dia kira dengan tasbih. 1 kali tengok, kemudian tutup, buka, tengok, ini sekali. Tapi bila seorang mana kepadanya, ini dikira 1 kali. Dia terus tengok kepada Kaabah, ini dikira 1 kali. Tapi buka, tutup, buka, tutup, inilah dikira 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Ala kulli hal, kita dipilih oleh Allah seperti mana kita dengar tadi daripada tuan guru. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haji pada hari Jumaat sama seperti 70 kali haji. Ini haji pada hari Jumaat, masya-Allah, rezeki kita. Tengok berapa ramai umat Nabi Muhammad SAW di dunia ini, tapi 1 juta lebih yang datang untuk kerjakan ibadah haji di tanah suci. Siapakah saya? Tak tahu nak syukur Allah. Macam mana kita nak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kurniaannya, atas pemberiannya. Tengok bilangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam dunia ini berapa ramai, bukan berapa puluh juta, tapi yang hadir. Tengok di Malaysia sahaja berapa juta rakyat Malaysia, tapi yang datang daripada Malaysia ke sini berapa ribu sahaja atau berapa belas ribu. Saya dan tuan-tuan puan-puan daripada. Alhamdulillah, ala kulli hal, mudah-mudahan insya-Allah kita buat apa yang terbaik insya-Allah taala. Dan al-a'mal bi khawatimiha, segala amalan bergantung kepada apa yang kita kerjakan pada akhirnya. Jagalah waktu yang terakhir di tanah suci ini. Jangan sekali-kali seorang menang kepada sesiapa daripada hamba Allah dan makhluk Allah, walaupun binatang, dengan hina. Inilah tak baik. Ataupun orang yang datang, kadang-kadang kita dalam saf, dia datang atau masuk menang kepada semua manusia, itu waliullah ataupun itu Nabi Khidir. Semua yang datang atau lagi-lagi yang kita rasa tak berapa sedap hati dengan dia, mungkin inilah Nabi Khidir, mungkin ini waliullah. Tak mesti semua awliya Allah. Tak ada siapa yang datang bukan waliullah, sebab dia dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sama-sama kita menutupkan hari-hari yang masih kita di sini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga pada hari yang terakhir jangan lupa doa Sayyidina Atha bin Abi Rabah. Sayyidina Atha bin Abi Rabah 70 tahun dia kerjakan ibadah haji berturut-turut. Mereka bertanya kepadanya, apakah rahsianya selamat 70 tahun berturut-turut dia tak pernah tinggalkan haji? Dia kata, setiap kali saya nak tinggalkan kota Makkah, dia berkata, ya Allah, atil umri hatta ahujjal amal qadim. Ya Allah, panjangkanlah umur aku hingga saya dapat kerjakan haji pada tahun depan. Selama 70 tahun. Pada kali yang 70 atau pada kali yang ke-70, dia berkata, ya Allah, sesungguhnya aku sudah malu minta daripada kamu. Saya sudah malu 70 kali saya minta daripada kamu, kamu bagi saya. Ya Allah, sesungguhnya aku sudah malu minta daripada kamu untuk panjangkan umur aku hingga tahun depan. Tapi kalau kamu melihat
saya layak untuk kerjakan ibadah haji pada tahun depan, berilah kepada saya. Tapi kalau kamu melihat saya sudah tak perlu kerjakan haji, ambillah aku ya Allah. Kemudian dia mati sebelum dia kerjakan ibadah haji. Inilah doa yang disunnahkan atau yang sepatutnya kita jaga juga insya-Allah taala semasa kita nak tinggalkan Makkah. Kita minta daripada Allah panjangkan umur kita hingga kita dapat hadir pada tahun depan insya-Allah taala dalam keadaan sihat wal afiah insya-Allah taala. Jazakumullah khairul jazaa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau apa cuma dalam kita masih ada perbincangan sikit tentang hadis tadi. Pertamanya tentang Said bin Musayyab kata tengok Kaabah dibersihkan daripada dosa. Tapi tengok Kaabah dengan iman dan tasdiq, maksudnya betul-betul dengan kepercayaan pada Allah, membenarkan Allah, maka dosa diampunkan seperti mana hari dilahirkan. Kemudiannya Abu Sa'id Madani berkata, orang tengok Kaabah dengan iman dan tasdik, dosa akan gugur macam daun gugur daripada pokok. Kemudiannya yang seterusnya adalah duduk dalam Masjidil Haram tengok Kaabah tanpa melakukan tawaf dan solat sunat lebih afdal daripada seorang yang bersolat sunat di rumahnya tanpa melihat Kaabah. Maknanya duduk tengok Kaabah lagi afdal daripada solat sunat dekat luar, dekat rumah kita dan sebagainya. Kemudiannya satu lagi adalah anak nak skip sikit, pergi kepada Ibrahim An-Nakhai rahimahullah, kata orang yang melihat Kaabah sama dengan orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadat di luar Mekah. Orang yang bersungguh-sungguh siang malam ibadat kan, kita duduk kat sini tengok je Kaabah pun dah sama dia punya pahala dia. Kemudian satu lagi ada berkaitan dengan tawaf. Sebab apa tawaf lagi afdal daripada solat sunat tahiyatul masjid di Masjidil Haram? Salah satu sebabnya adalah kerana tawaf kita tengok Kaabah. Sebab waktu solat depan Kaabah sekalipun kita punya mata tengok tempat sujud. Kan itu yang afdal kan, bukan tengok Kaabah. Waktu solat kan? Sampai para ulama fiqh sebut hatta kalau solat di belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam sekalipun tengok tempat sujud. Kan? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih mulia dari Kaabah. Kan baginda lebih mulia dari Kaabah pun tengok tempat sujud, bukan tengok pada baginda. Jadi apatah lagi kalau depan Kaabah. Jadi tengok tempat sujud. Kan? Jadi waktu solat tahiyatul masjid, kalau kita solat tahiyatul masjid dekat tempat tawaf tu, kita tetap tengok bawah, tak nampak Kaabah. Kan? Jadi tawaf nampak Kaabah. Ya? Kalau solat tengok tempat sujud. Kalau tawaf tengok Kaabah. Jadi tawaf lebih afdal daripada solat tahiyatul masjid sebab dia dapat dua-dua sekali. Dapat ibadat tawaf dan juga ibadat melihat kepada Kaabah. Jadi oleh kerana tu para ulama biasa membanyakkan tawaf. Sampai yang ujung sekali ni disebut ni, yang ni kita memang tak boleh nak challenge, tak boleh nak 10% daripada ni pun mungkin tak boleh. Apa dia ni? Karz bin Wabrah ni, seorang ahlullah, waliullah ni, tawaf 70 kali siang, 70 kali malam. Jadi jarak perjalanan dia 30 batu satu hari. Ni waktu tu tak ada lagi jam boleh tengok berapa jauh kan, tapi lebih kurang gitu. Dan setiap kali habis tawaf solat 2 rakaat. Jadi dia solat 280 rakaat. Kan? Dan 70 2 rakaat kan. Jadi 140 kali tawaf, 280 kali rakaat. Kemudiannya khatam Quran pula lagi sebanyak 2 kali pada setiap hari. La'alla waktu dia tawaf dia baca Quran jugalah. Kan? Jadi dia boleh khatam siang 1 kali, malam 1 kali. Nah, ceritanya adalah ini orang yang disebutkan si ujung sekali ni. Beginilah keadaan orang yang mencari hasil pendapatan yang banyak untuk kehidupan akhirat yang kekal abadi. Kan? Dan inilah yang sepatutnya jadi kita punya motivasi, kan? InsyaAllah. Dan rasanya cukup setakat itu insyaAllah untuk petang ni. Cuma kita mungkin nak baca, ada soalan dan sebagainya. Berkenaan dengan menunaikan fardu haji tiap-tiap tahun, saya tujukan pada Syekh Abdullah lah. Ada mengatakan bahawa jika kita dah pergi haji pada tahun ini dan tahun yang berikutnya kita dapat perjalanan haji, kita sebenarnya telah menutup peluang ramai lagi orang yang akan menunaikan fardu haji. Adakah itu kita mendapat, kalau kita tolak permohonan itu, maknanya ada orang lain yang akan pergi? Sebab pengiraan haji ni, menurut tak haji memang limited lah, tak boleh seramai yang mana yang mungkin. Mungkin kita berkemampuan, tapi ada ramai lagi orang yang berkemampuan tetapi tidak dapat pengiraan. Apa pandangan Ustaz?
Sebenarnya keadaan kita beza dengan keadaan mereka. Yang pertama, dulu dia nafkah dia di dalam kakinya, maknanya rajin bagi, tak perlu pisah, tak perlu masuk, tak perlu apa-apa. Ini yang pertama. Istita'ah. Naam, dia mampu. Yang kedua, sebenarnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, memang betul, dan para ulama radhiyallahu anhu ardham terbahagi kepada dua bahagian pendapat mereka. Memang kalau seorang dia sudah kerjakan ibadah haji, mana yang lebih afdal, dia pergi ataupun dia kasih orang lain yang tak dapat pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau dia kasih orang tersebut atau dia kerjakan haji untuk mereka, contohnya sebagai haji badal atau bagi dia, orang itu dia dapat semalam saya dengar daripada Syekh Umar, dia kata dia akan dapat 7 haji, 7 kali pahala, dan yang orang lain dapat 3. Maknanya sebelum dia dapat 7. Memang itu lebih afdal. Kalau dia dah kerjakan ibadah haji, kemudian orang lain dia perlukan harta, dia lebih afdal dia kasih orang lain untuk kerjakan ibadah haji. Kemudian Sayyidina Imam Malik radhiyallahu anhu kata, selama 5 tahun, setiap 5 tahun kalau dia mampu, dia boleh pergi. Tahun ini kemudian dia tunggu 5 tahun. Ada setengah ulama macam mazhab Sayyidina Abi Hanifah, kalau setiap tahun dia boleh pergi, Allah bagi dia rezeki, istita'ah, harta dan kesihatan, rezeki dia boleh pergi. Tapi keadaan mereka, contohnya Sayyidina Abdul Atta bin Rabah radhiyallahu anhu warda, dia tinggal di Basrah, atau yang kali pertama dia juga tinggal di Madinah. Maknanya mereka semua boleh pergi ke sana, tak perlu pisah, tak perlu sewa hotel atau ambil hotel dan sebagainya. Maknanya itu keadaan mereka lain, tak sama macam keadaan kita sekarang. Allah a'lam. Terus. Ada lagi yang nak tambah ke? Mana solat tahiyatul masjid, kalau kita masuk keadaan tak mengizinkan untuk kita tawaf, adakah afdal kita semayang tahiyatul masjid ataupun kita tunggu sampai kita boleh buat tawaf dulu dan buat tawaf kemudian? Mana yang lagi afdal? Tawaf amin. تحت انتظار الطواف أم تحت المسجد مباشرة؟ Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih, likulli masjidin tahiyyah, setiap masjid dia mempunyai tahiyyah 2 rakaat, illa masjidil haram, melainkan masjidil haram tahiyyatnya tawaf. Tahiyyatul baitul haram, tahiyyat masjidil haram tawaf. Sunnah kita tawaf, kita dapat 2 pahala sunnah dan pahala tawaf. Sunnah sebelum kita duduk, kalau kita masuk mana-mana masjid, disunnahkan sebelum kita duduk, walaupun kita masuk dalam waktu yang haram kita kerjakan salat. Sebab haram kita kerjakan salat dalam 3 waktu. Melainkan di Makkah tak ada waktu yang haram kita kerjakan salat. Semua boleh, supaya kita cari pahala. Sunnah kita kerjakan 2 rakaat sebelum kita duduk. Melainkan al-masjidul haram, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, illa al-masjidil haram, melainkan masjidil haram, sebelum dia duduk disunnahkan dia kerjakan tawaf, lebih afdal daripada salat 2 rakaat. إن لم يستطيع أن يطوف ازدحام مثلا. Kalau dia tak mampu, ya betul. Dan Imam Nawawi radhiyallahu anhu warda berkata, melainkan dia tak mampu. Yang pertama, dia tak mampu sebab sakit. Dia sakit, dia macam kita dengar tadi daripada orang Kuru, kita nak tengok Kaabah, dia tak boleh tawaf. Dalam keadaan ini lebih afdal dia kerjakan 2 rakaat. Yang kedua, keadaan yang kedua, ataupun dia masuk dalam waktu yang dah dekat nak kerjakan solat. Maknanya dah azan, mungkin dia tunggu 2 minit 3 minit, dia tak sempat nak tawaf. Dalam 2 minit ini dia boleh kerjakan 2 rakaat solat sunnah. Wallahu a'lam. Zaman kita sekarang kadang-kadang kerana halangan juga. Maknanya ada sebab. Ada sebab. Mungkin nak masuk tu kena tunggu giliran lama. Ya, betul. Lagi 1 jam baru boleh masuk. Maknanya ini ada sebab. Ya, ada sebab. Solat tahiyatul masjid. Haram Madinah? Waktu haram Madinah? Haram Madinah tak, Masjid Al-Haram sama. Kita kerjakan solat. Sama. Waktu tahrim. Waktu tahrim. Kita tahu dalam mazhab Imam Syafi'i 3 waktu yang haramkan kita kerjakan salat,
melainkan di Al-Masjid Al-Haram. Ada kemudian Al-Imam Nawawi radhiyallahu anhu kata wa haram al-Madinah, dan Madinah juga. Ada khilaf dua. Ada ulama kata ada sebab haram al-Madinah dia 1000 rakaat. Tapi yang mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i Al-Masjid Al-Haram dan haram Nabi sallallahu alaihi wasallam sama, sebab ini satu tempat dan satu peluang untuk kita cari pahala. Tak ada waktu haram. Ada khilaf. Ada khilaf. Tapi yang Makkah tak ada khilaf. Makkah tak ada khilaf. Makkah memang. Bagaimana kalau macam orang uzur perempuan untuk dapat manfaat banyak juga ketika dia dalam uzur atau amal-amal duduk dekat Safa Marwah ke tengok Kaabah atau apa? Ayat kalau Boleh tengok Kaabah dari apa? Dari sofa tu boleh tengok Kaabah. Para ulama radhiyallahu anhu kata kalau dia dekat Madinah berbanyakkan daripada salawat kepada Rasulullah, ini perempuan yang uzur. Tapi kalau dia dekat Masjid Al-Haram, dia tengok kepada Al-Kaabah sambil dia bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalau dia dekat Haram, dekat Makkah. Kalau dia dekat Makkah disunahkan perempuan yang uzur, tapi dia nak cari pahala juga. Itulah tak nampak. Tapi dia boleh Dekat sofa. dekat Safwa. Sofa masih boleh. Tapi walaupun di sini dia duduk, memang susah sekarang, memang susah. Walaupun dia duduk di sini di kawasan di luar sambil dia tasbih, tahmid, takbir 2000, 3000, 4000. Tapi ini Kaabah view. tasbih, tahmid dan takbir. Ini juga ada khilaf di antara ulama. Dalam mazhab Imam Malik kalau dia secara live sama. Mazhab Imam Malik. Sebab dalam mazhab Imam Malik kalau seorang kita nak ikut salat sunnah tarawih, ini kita amalkan dengan pendapat ini di Darul Zahra di Tarim. Kita beramal dengan pendapat Imam Malik Sayyidi. Kalau imam contohnya TV live terus, kita boleh ikut dia salat tarawih. Mazhab Imam Malik dia kata kalau ini live betul dalam waktu yang sama, kita boleh ikut. Di Darul Zahra kita Habib Umar di Darul Mustafa, perempuan ikut di Darul Zahra. Walaupun saf tak sama, jauh tempat semua, ini boleh. Maknanya kalau kita tengok Kaabah secara live ini, ada ulama kata sama. Boleh. Tapi seperti yang kita dengar tadi daripada ustaz, dengan ta'zim. Dengan ta'zim kita muliakan, kita hormat, kita ini perasaan hati. Yang paling penting. Kadang-kadang orang dia tengok, saya ada ini satu cerita yang orang sendiri dia ceritakan dengan saya sebelum saya datang ke Malaysia, sebelum saya datang ke sini. Alhamdulillah Allah dah selesaikan masalah dia. Tapi dia sendiri yang cerita dengan saya. Dia datang ke Makkah, kemudian dia masuk waktu tawaf, dia kata tak nampak Kaabah, Syekh. Dia sendiri cerita, bukan saya dengar daripada orang lain. Dia tengok Kaabah dia tak nampak. Dia tanya orang itu, "Makcik, Kaabah mana?" Dia kata, "Ini Kaabah. Saya tak nampak." Wallahi, dia tak nampak Kaabah. Kadang-kadang orang di hadapan Kaabah dia tak nampak Kaabah. Tapi kadang-kadang jauh daripada Kaabah, tapi Kaabah berada di dalam hatinya. Ta'zimnya, dia hormatnya, dia muliakannya. Dalam masa yang sama dia muliakan semua orang yang tawaf, ibadah di sisinya. Ini yang paling penting juga. Kadang-kadang orang jauh, Habib Umar kata, orang jauh daripada Makkah, tapi Makkah ada di sisinya atau di dalam hatinya. Ada orang di Makkah tapi sebenarnya Makkah jauh daripadanya. Kam min ba'idin qarib wa min qaribin ba'id. Tapi kalau macam untuk usaha perempuan-perempuan yang uzur ni untuk dekat juga dengan Kaabah, dia pergilah ke Safa Marwah. berdoa kat situ. Itulah dia, Salah satu ini juga guru kita kata kalau perempuan juga yang uzur, dia cukup kalau dia duduk di antara Safa dan Marwah dan dia gambarkan keadaan Sayyidatina Hajar. Macam mana keadaan dia tengok semasa dia berjalan seorang perempuan dalam keadaan takut, cari apa yang dia perlukan. Dia gambarkan keadaan itu pun sudah ibadah. Dia tengok orang lelaki yang dia mana kepada mereka yang jalan. Ada yang uzur, ada yang kursi, ada yang, tapi dia tengok tafakkur, itu pun satu ibadat. dia bagi air zam-zam ke orang lain. Itu saya lupa betul, baru nak cakap. Khidmah ataupun khidmah mereka, dia kata yang perlukan air dia bagi air, atau yang perlukan kursi dia bagi kursi, atau dia nampak ada dia kutip sambah, ada sambah dia kutip, itu pun dia kata pahalanya mungkin lagi tinggi. Tolak wheelchair.
Ini agak susah sikit. Ini boleh dapat 100 kali. 100 rial. Ya, insyaAllah. Apa saya ni? Cakap tawaf yang berdekatan dengan rukun namanya, saya tak berapa faham maksudnya macam mana Tawaf lepas asar pasal terdekat sikit dengan rukun yang mana? Ini ada satu lagi. Tawaf lepas asar, lepas tu dempet sikit dekat dengan rukun yang mana? Nak sentuh tak kena. Tak sentuh lah, sentuh tak boleh. Dapat. Ha? mana jawab itu macam mana? Apa dia? Bacaan yang nak dibaca tu Doa. Khidir ni ini lain sikit. Subuh. Ini subuh. Ini rukun syami. Ada satu kisah dekat muka surat 308, kisah 62. Ada siapa yang PDF tak ada lah. Yang ada buku dia tengok. Apa dia? Iya, yang tu. Ha. Yang ni kisah, tapi ni kisah lah 1308. Kisah ni bukan kita kata jadi dalil macam hadis, tapi dia jadi motivasi untuk kita, kan? Sebab dia kata ni seorang waliullah, ahlullah, menukilkan satu kisah yang panjang tentang pertemuannya dengan Nabi Khidir. Pada akhir kisah itu Nabi Khidir AS bersabda, aku solat subuh di Masjidil Haram dan akan duduk berdekatan dengan rukun Syami di Hatim sehingga terbit matahari. Kemudian solat zuhur di Masjid Nabawi, solat asar di Baitul Maqdis, solat maghrib di Tur Saina, dan solat isyak di Sad Iskandari, dinding Iskandar Zulkarnain. Jadi kalau ikut kisah ni, maka maknanya dikata suruh solat subuh dekat Masjidil Haram dan duduk dekat rukun Syami, ya, di Masjid Kaabah ada empat rukun kan. Boleh Google je tengok macam mana kita sebut. So ini antara kisah tu yang kita kata kisah para ulama. Macam tadi tuan guru kita pun sebut ni, kata apa, petua para ulama terdahulu. Dan sebab berdasarkan pada pengalaman mereka. Jadi pengalaman mereka ni pengalaman yang berharga. Kan petua para ulama dia bukan macam petua orang Melayu yang kata jangan buat tu, jangan buat ni je kan. Dia petua yang sangat berharga sebab mereka ahlullah. Kan, jadi kita ambil ni sebagai motivasi lah untuk kita. Kalau jangan pula kita berkelahi pula, seorang kata lepas subuh, seorang kata lepas asar. Mana tu betul kan? Itu tak perlu bergaduh. Kan sebenarnya kalau seorang kata lepas subuh, mudah-mudahan lepas subuh. Seorang kata lagi lepas asar, mudah-mudahan lepas asar. Macam Lailatul Qadar tu lah kan. Lailatul Qadar kadang-kadang ada kiraan-kiraan kan. Yang ni kata mana 21, yang ni kata mana 23, yang ni kata tak payah bergaduh. Kan kita buat je tiap malam. Kan, insya-Allah. Ustaz patut sambung lagi. Ustaz patut sambung. Khidmat lah. Mu'amal. Apa itu yang kita nak tekan. Macam kami travel, jemaah datang. Macam 10 hari, 5 hari Mekah, 5 hari Madinah. Buat yang betul yang nak kita tekan selain daripada manasik umrah. Nak tekan dekat jemaah lah. Umrah lah. Kalau macam kalau pandangan tu maknanya menekankan minat dan suka beribadat. Sebab kadang-kadang orang ramai ni dia tahu main Mekah, tahu main Madinah, tapi kalau tak bagi motivasi, kalau tak titipkan tu, dia macam rasa macam dia macam duduk di Malaysia. Jadi kesian lah kan, maknanya dengan kita nasihat dengan rasa kesian, maknanya untuk supaya dapat tak sia-sia menghabiskan masa, waktu, duit, kena kesian. Maknanya peranan mutabih ni adalah dakwah. Allah.
Sedah sikit. قد استأنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحال عقدات كربي فانظر إلى الغام ينجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس ثم خافي عليك تفصيل واجمال يا رب عبدك ببابك يخشى عليم عذابك ويرتجي لي ثوابك وغيث رحمتك الطال وقد أتك بعذري وبانكساري وفكري فاحزن بيسرك عسري بمحض جودك وعفضال وامنون عليه بتوبة تغسله من كل حوبة وعصمه من شر عوبة لكل ما عنه قد حال فأنت مولى الموالي المنفرد بكمالي وبالعلا والتعالي على طعن ضرب أمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطش وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك وإجلال يا ربي أنت نصيري فلكني كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان أجال وصل في كل حالة على مزيل الضلالة من كان مدخول غزالة محمد هادي الدار والحمد لله شكرا على نعم منه تطرى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. اللهم نور قلوبنا بهديك، اللهم نور قلوبنا بهديك، اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك أرحم الراحمين. اللهم في لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم اجعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل شفاعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. جزاكم الله خيرا. الله يحفظكم سيدي، جزاكم الله خير. كرمتم علينا اليوم، كرمتم علينا.